Ya, Azam, Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan Kampung Jeriah Sibu ditutup pada pukul 1 tengah hari tadi. Mengesahkan perkara ini, Menteri Muda Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Dun Nangka, Dr. Anwar Rapai memberitahu keputusan penutupan itu dibuat selepas mendapat maklum balas daripada pelbagai jabatan dan agensi, antaranya Jabatan Bomba dan Penyelamat, Angkatan Pertahanan Awam dan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Kru RTM yang membuat tinjauan ke PPS berkenaan tengah hari tadi mendapati penduduk terjejas banjir dan petugas mula sibuk mengemaskan barang masing-masing. Selain itu, beberapa penduduk yang ditemui juga berasa lega kerana dibenarkan pulang ke rumah selepas 4 hari berada di PPS itu. Rasa lega lah sebab balik ke rumah, tengok rumah, keadaan rumah macam mana. Syukur Alhamdulillah diorang ada bantuan beras, mie dan macam-macam lagi lah. Jadi syukurlah boleh balik hari itu. Harap ke depannya hujan pun reda, and then hujan pun membanjirkan semula, dan Ramadan ke depannya adalah untuk macam banjir pihak tempat kami orang kan pari terpesumakan. Harap ada perkembangan terbaru je lah. Ada happy sikit lah. Daripada dekat situ pun si tentu tidur, bingung dekat rumah lagi, barang apa semualah. Tapi Alhamdulillah dapat pulang. Harap dah hujan si agak kuat je lah. Jangan banyak agak je lah. Tinjauan ke lokasi terlibat banjir turut mendapati air sudah pun surut dan hanya menenggelami sebahagian kecil jalan raya sahaja. Terdahulu, PPS ini dibuka sejak petang Rabu lalu menempatkan 46 orang daripada 5 buah keluarga. Dalam perkembangan lain, Pelan Induk Pengurusan Sistem Perparitan di Sibu akan dibincangkan dalam satu mesyuarat pada 25 Januari ini. Ahli Dewan Undangan Negeri Dudong, Datuk Seri Tiong King Sing memaklumkan ia bagi mengenal pasti punca banjir yang melanda kawasan itu. Datuk Seri Tiong menerusi kenyataan mendedahkan mesyuarat berkenaan akan melibatkan pihak Majlis Perbandaran Sibu, Majlis Daerah Luar Bandar Sibu, Jabatan Perairan dan Saliran serta Jabatan Kerja Raya. Tegasnya, beliau akan mencadangkan kepada Ketua Menteri dan Kerajaan Persekutuan pelan yang dirancang kelak untuk mendapatkan dana yang diperlukan bagi menyelesaikan masalah banjir di Sibu. Beliau juga telah menyusuri sungai dan parit berdekatan Kampung Usaha Jaya Sentosa untuk mengenal pasti punca banjir yang melanda kawasan itu kini. Katanya, tanpa kerja pengorekan yang cukup dalam, dasar sungai itu akan mengalami mendapan kelodak yang akhirnya menyebabkan sungai tersumbat sekaligus menjadi punca berlakunya banjir kilat setiap kali hujan lebat turun. Kerja penyelenggaraan sistem perparitan sedia ada juga perlu ditambah baik selain menaik taraf cerun dan kelebaran tidak sekata parit di kawasan itu. Beliau turut mencadangkan agar parit itu dinaik taraf kepada konkrit sebagai sebahagian daripada usaha mengelakkan banjir. Tambahnya, jambatan yang dibina di kawasan hutan simpan Bukit 5 Timur perlu dirobohkan terlebih dahulu kerana banyak tiang yang menghalang aliran sungai. Sementara itu, sejumlah RM289,066 telah diperuntukkan oleh Pusat Khidmat Dewan Undangan Negeri Dun Opar, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN dan Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA bagi membantu membaiki rumah mangsa ribut taufan di Kampung Opar Bau baru-baru ini. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Opar, Billy Sujang memberitahu setakat hari ini selepas 10 hari kejadian tersebut berlaku, 10 buah rumah yang mengalami kerosakan ringan telah berjaya dibaiki oleh kontraktor dan hanya tinggal 6 buah rumah lagi masih dalam proses dibaiki kerana mengalami kerosakan teruk. Saya sangat berhati dengan kerja-kerja yang telah dilaksanakan oleh pihak kontraktor. Walaupun masih ada banyak lagi yang perlu dilaksanakan, namun cuaca hujan dan sebagainya merencatkan kerja-kerja perbaikan inilah. Billy memberitahu demikian kepada pemberita selepas melawat ke semua rumah terlibat di Kampung Opar Bau hari ini. Salah seorang mangsa ribut yang ditemui, Nojiw Ngenang, memberitahu beliau berpuas hati dengan bantuan segera yang dihulurkan oleh pihak yang terlibat. Proses untuk membaiki rumah memang agak awal dia orang itu macam prepare lah.
Tapi syukurlah kerana sekarang ini kita tengok keadaannya memang hampir siap lah. Boleh dikatakan hampir siap. Jadi bersyukur juga kepada YB yang memberi sumbangan bantuan sedikit sebanyak untuk membantu kami yang kena musibah inilah. Sementara itu, Billy turut memaklumkan peruntukan sebanyak RM10,000 telah disalurkan sebagai bantuan awal dan segera kepada mangsa-mangsa yang terpaksa dipindahkan ke pusat pemindahan sementara di Balai Raya Kampung Opar selain mereka menumpang sementara di rumah saudara mara masing-masing pada 4 Januari lepas. Sebuah pusat transit gelandangan PTG dikenal pasti di Miri untuk menempatkan sementara golongan gelandangan sebelum mereka mendapatkan pekerjaan. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Masyarakat Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata pihaknya akan turun meninjau ke lokasi tersebut pada 19 Januari ini selain berbincang dengan pihak yang berkaitan. Datuk Seri Fatimah menjelaskan sekiranya perjumpaan itu membuahkan hasil positif, maka ia akan menjadi tempat sementara untuk gelandangan tinggal di bahagian Miri. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Bengkel Penetapan Program dan Intervensi Sosial Majlis Pembangunan Sosial Sarawak di Miri hari ini. Selain itu, ujarnya PTG perlu mempunyai lokasi yang strategik memandangkan ia merupakan tempat persinggahan sementara kepada gelandangan untuk bermalam selain mengelak mereka tidur di kaki lima. So we want to provide them with a place for them to sleep at night. Dan siang hari mereka bolehlah bersama ada pergi ke tempat kerja mereka atau mencari pekerjaan atau menjalankan aktiviti biasa mereka. The idea is just to, it is a transit center, bukan tempat yang permanent sifatnya. Datuk Seri Fatimah menambah sebahagian daripada tanggungjawab penyelaras PTG itu adalah untuk membantu gelandangan berdikari dengan menyediakan latihan bagi membolehkan mereka mendapatkan pekerjaan. Di PTG berkenaan kelak turut menempatkan ruang kaunseling dan tempat tidur lelaki dan wanita serta ruang makan dan bilik perundingan. Dengan itu sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Azam di Angkasa Puri. Baik, terima kasih.